Ada banyak cara untuk kita belajar. Salah satunya dengan membaca. Meskipun pada zaman sekarang, teknologi telah memudahkan kita untuk belajar. Boleh jadi dari YouTube, podcast, e-book dan lain-lain. Tapi sejujurnya, saya sendiri masih selesa dengan cara konvensional, iaitu membaca buku. Oleh itu, segmen ini dibuat di channel Hayati Zahid, di mana kita akan mengulas buku-buku yang menurut saya ia sangat menarik, menambahkan pengetahuan dan pastinya saya menggalakkan buat rakan-rakan. Assalamualaikum semua, saya Hayati Zahid. Hari ini kita bertemu dalam segmen terbaru, iaitu segmen ulas buku. Untuk rakan-rakan yang kurang suka membaca ataupun tiada waktu untuk membaca, jadinya segmen ini khas untuk anda untuk dapatkan buku yang terbaik dan semoga segmen ini dapat memberi manfaat dan menambah pengetahuan kita sama-sama. Dalam episod kali ini, saya ingin mengulas satu buku yang bagi saya sangat-sangat membuka minda saya sebagai seorang penghafaz Al-Quran. Buku tersebut ialah buku Travelog Hufaz Mengapa Aku Menghafaz Al-Quran yang dikarang oleh Khairul Anwar Basri Al-Hafiz. Khairul Anwar Basri Al-Hafiz berasal dari Kota Baru, Kelantan. Merupakan bekas pelajar di SMKA Tok Jiring, Kuala Terengganu dan beliau menamatkan hafazan 30 juzuk Al-Quran sebanyak 3 kali di Darul Quran Jakim. Selain dikurniakan diploma tahfiz Al-Quran dan Qiraat di Darul Quran, penulis turut berjaya menggenggam 3 ijazah sarjana muda dalam bidang undang-undang, syariah dan perbandingan undang-undang. Beliau dikenali sebagai antara perintis Hufazul Quran yang meneruskan pekerjaan dalam bidang profesional dan masih meneruskan sumbangan beliau dalam memartabatkan Al-Quran sesuai dengan gelaran Al-Hafiz yang dibawanya. Jadi kita lihat saja buku ini, tulisannya sangat-sangat jelas dan lengkap dengan ilustrasi menarik dan setiap bab dalam buku ini turut diselitkan dengan kata-kata hikmah khas untuk para pembaca. Baiklah rakan-rakan, hari ini genap 8 tahun usia perjalanan hidup saya sebagai seorang penghafaz Al-Quran bermula pada tahun 2016. Setelah saya mengharungi pahit dan manis dalam kehidupan saya semata-mata untuk menjadi seorang penghafaz Al-Quran yang sangat-sangat mulia. Saya sangat-sangat bersyukur dengan segala pengalaman yang Allah kurniakan kepada saya. Alhamdulillah. Pada masa itu saya ingin menduduki SPM. 2 orang adik lelaki saya baru saja didaftarkan di Ma'had Tahfiz dan setelah saya mendapat keputusan SPM, saya mengambil keputusan untuk sambung pelajaran dalam peringkat diploma untuk bidang tahfiz Al-Quran dan Qiraat. Dan Alhamdulillah, setelah 3 tahun saya menghafaz di Kolej Pengajian Islam Johor, Marsah, saya berjaya juga mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran secara hafazan. Buku ini telah membuka mata saya bahawa untuk menjadi seorang hufaz itu bukanlah suatu perkara yang mustahil. Keupayaan untuk menghafaz Al-Quran bukanlah mengikut kepandaian semata-mata, namun untuk menjadi seorang hufaz perlulah dibentuk minatnya, bakatnya dan melalui proses yang sangat memakan masa. Namun, ada beberapa perkara yang ditegur secara halus oleh penulis bahawa ramai para hufaz yang mengambil remeh akan soal kelebihan yang Allah kurniakan kepada mereka. Namun setidaknya bagi saya, kita masih belum terlambat untuk melakukan perubahan. Baiklah rakan-rakan, berdasarkan 195 muka surat buku yang ditulis oleh Khairul Anwar Basri ini, terdapat 3 info penting yang sangat-sangat memberi kesan pada diri saya dan mungkin kita juga ada sudut pandangan yang berbeza. Pertama, topik yang paling saya suka dalam buku ini ialah berkenaan hidup ini pilihan. Pengalaman penulis waktu darjah 6, guru kepada penulis telah menggugurkan nama penulis dari pasukan olahraga ketika itu supaya beliau boleh memberi tumpuan untuk mewakili pertandingan hafazan Al-Quran dalam majlis tilawah Al-Quran peringkat negeri. Penulis juga akur bahawa inilah yang terbaik dan menjadi keutamaan beliau untuk lebih serius dalam dunia hafazan Al-Quran. Perjalanan penulis ketika zaman sekolah telah banyak menyertai pertandingan hafazan Al-Quran
sehingga peringkat antarabangsa, pertamanya di Mekah pada tahun 1997 dan di Dubai pada tahun 1999. Dan berkat Al-Quran juga telah membawanya untuk menunaikan umrah kali pertama di tanah suci Mekah dan Madinah. Subhanallah. Seterusnya rakan-rakan, info kedua yang sangat menarik berkenaan pesanan buat hufaz. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang terkenal iaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, ada menukilkan sebuah hadis yang bermaksud dibentangkan kepadaku dosa-dosa umatku dan aku tidak nampak dosa yang lebih besar dari satu surah dari Al-Quran atau satu ayat yang diberikan kepada seorang lelaki kemudian ia melupakannya. Riwayat At-Tirmidzi. Hakikatnya, dilema bagi seorang penghafaz Al-Quran kalau kita hafaz kemudian kita lupa, berdosa kita dibuatnya. Jadinya bagaimana? Hafaz Al-Quran sudah tentu jauh lebih baik daripada tidak menghafaz. Namun, kalau kita lupa, berdosa besar. Penulis ada bertanyakan tentang isu ini kepada seorang gurunya iaitu Ustaz Abdul Aziz Muhammad Nur tentang khilaf antara ulama dalam persoalan ini. Ada yang mengambil zahir hadis dan menghukumkan secara haram. Ada yang berpendapat bahawa hadis ini dhaif. Dan ada pula yang berpendapat bahawa makna melupakan di sini adalah tidak beramal dengan apa yang dipelajari dari ayat-ayat Al-Quran walaupun tidak menghafaznya. Seorang sahabat penulis ada berkata, jika kita lupa apa yang kita hafaz, bermakna kita adalah manusia yang normal. Manakala jika kita hafaz, kemudian kita tidak lupa-lupa, maknanya kita adalah manusia yang abnormal. Maka penulis lebih cenderung untuk mengambil pendapat yang terakhir dengan syarat kita telah memperuntukkan waktu secukup-cukupnya untuk mengulangi ayat-ayat yang telah kita hafaz dalam setiap hari yang kita lalui. Inilah sebenarnya cabaran bagi para hufaz. Hakikatnya, menghafaz tidaklah sesukar kita ingin mengekalkan hafazan kita hingga ke akhir hayat. Ini semua adalah atas inisiatif dan usaha kita sendiri. Jika kita ada tekad dan berusaha untuk menjaga hafazan kita, sudah tentu Allah akan berikan kelapangan dan masa untuk kita, insya-Allah. Seterusnya, info yang ketiga ialah kriteria untuk membentuk seorang hufaz. Memandangkan penulis tidak mengambil masa yang lama untuk khatam Al-Quran secara hafazan, iaitu selama setahun 6 bulan sahaja. Keupayaan untuk menghafaz hakikatnya bagi setiap penghafaz adalah berbeza-beza. Ada yang senang menghafaz, ada pula yang terpaksa berhempas pula sehari suntuk untuk menghafaz beberapa baris daripada ayat Al-Quran. Dua elemen penting yang mesti ada pada seorang menghafaz Al-Quran yang berjaya. Pertama adalah minat, iaitu keinginan untuk menghafaz, dan yang kedua adalah bakat, iaitu kemampuan untuk menghafaz. Minat adalah sangat penting kerana tanpa minat, para penghafaz Al-Quran akan mudah menyerah kalah walaupun mereka mempunyai kemampuan menghafaz yang tinggi, dan begitulah sebaliknya. Kedua-dua elemen ini sebenarnya perlu diteliti dahulu oleh ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke institusi tahfiz, kerana ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam mencorakkan minat dan bakat anak-anak supaya akhirnya mereka dapat menikmati proses menghafaz Al-Quran agar tidak mengalami masalah pada kemudian hari. Termasuklah dalam memupuk disiplin diri anak-anak hufaz. Hari ini, berapa ramai ibu bapa yang berbangga dengan status anak mereka sebagai seorang Al-Hafiz, tetapi mereka tidak tahu bahawa anak mereka hanyalah menjadi Al-Hafiz. Sama-samalah kita menghayati anjuran Rasulullah SAW yang bermaksud, barang siapa membaca Al-Quran dan beramal dengannya, Allah akan memakaikan kedua-dua ibu dan bapanya mahkota pada hari kiamat. Cahayanya lebih terang dari cahaya matahari yang menerangi rumah-rumah manusia di dunia. Apakah anggapan kamu terhadap orang yang sebegini? Riwayat Abu Dawud. Sememangnya buku ini wajib dimiliki oleh semua hufaz yang memiliki impian untuk mengubah potensi dan hala tuju mereka untuk menjadi seorang hufaz yang lebih bervisi.
Sekian sahaja ulasan daripada saya. Semoga bermanfaat buat rakan-rakan yang sedang memilih bahan bacaan pilihan. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang setia menonton video ini sehingga habis. Sila berikan komen anda berkenaan ulasan kali ini dan jangan lupa untuk beri cadangan buku yang boleh saya ulas dalam video akan datang. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.